أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia, rahmat dan inayah daripada Allah. Pertemukan kita sekali lagi pada malam 24 Syawal 1443 Hijrah ini. Lebih kurang seminggu sahaja lagi kita akan meninggalkan bulan Syawal. So sekadar peringatan bersama, kalau ada yang masih lagi belum mencukupkan puasa 6, kan, yang mengambil kelebihan yang ada, ya, dalam baki lebih kurang seminggu lagi untuk mencukupkan, ya, puasa 6 kita. Semoga apa yang dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, seumpama kita berpuasa selama setahun ganjarannya. Ya, itulah kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita menyempurnakan puasa Ramadan kita, ya, dalam erti kata sempurna Ramadan itu sama ada 29 ataupun 30 hari. Ya, kalau kita mempelajari betul-betul fiqh Ramadan, ya, memang Nabi ada sebutkan satu bulan itu sama ada 29 ataupun 30 hari. Habis tak ada isu lah, kan. Kita raya terkejut hari itu kan, berpuasa 29 hari, sampai ada yang orang cakap, oh tak nak, saya tak nak raya, saya nak cukupkan puasa saya 30 hari. Kan, ada yang dia nak buat macam tu, tuan-tuan. Ada yang tak apa, cakap saya raya juga tapi saya nak qada juga satu hari tu. Sebab apa? Tak cukup 30. Ya. Jadi itu sebenarnya kita tidaklah cakap orang tu tak pandai, tapi mungkin kurang mendapat maklumat, ya, tentang ilmu mencukupkan sebulan Ramadan itu sama ada 29 ataupun 30 hari. Ya, jadi itulah, moga-moga kita lebih faham dengan hikmah yang berlaku tersebut. Mungkin ada hikmahnya, memang ada hikmahnya pun. Jadi bila tak berlaku macam dah berlaku macam tu, barulah kita pun kembali mengulang kaji, menyemak balik ilmu-ilmu yang dah pernah kita belajar dulu. Betul ke puasa tu mesti 30 hari? Tak boleh ke 29? Kita pun tengok buku balik, tanya para ustaz, ya, juga merujuk kepada orang-orang alim dan sebagainya. Oh betul, begitulah, ya, penilaian yang telah disusun oleh para alim ulama berdasarkan asas-asas hukum Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kita berada dalam namanya istilah bulan-bulan haji, tuan-tuan. Syawal, Zulqa'dah dan 10 terawal Zulhijjah dikenali dalam bulan-bulan haji. Dan juga kita pun maklum perkhabaran dalam kita punya kuota atau bilangan jemaah haji dari Malaysia tahun ini, selepas 2 tahun tidak berangkat ke tanah suci, jemaah dari Malaysia untuk menunaikan haji dapatlah lebih kurang 15,000. Ya, daripada 5,000 tu memang kurang lah, ya, daripada kebiasaannya sebelum ini. Biasa kita hantar ataupun mendapat kuota 40,000, ya. So ini sekarang 15,000, dan atas sebab itu juga syarat-syaratnya pun diperketatkan sedikit, antaranya dalam aspek istita'ah dalam bab kesihatan, ya, kemampuan dari segi kesihatan yang benar-benar sihat. Bukan sekadar berkemampuan itu ataupun istita'ah itu bukan sekadar cukup duit, tidak, ya. Istita'ah itu juga cukup duit, ada masa, ya, ada cukup belanja untuk dirinya dan tanggungan yang ditinggalkan, dan juga mempunyai kesihatan yang baik
untuk melaksanakan ibadah haji tersebut. Moga-moga adalah di kalangan ahli qaryah surah An-Nur ini yang mendapat panggilan tersebut. Macam minggu lepas pun sudah mengadakan kursus perdana haji di Masjid Negeri, dan insya-Allah penerbangan pertama jemaah haji Malaysia dijadualkan pada 31 Mei 2022. So lebih kurang 7 atau seminggu saja lagi ya. Itulah pengharapan kita. Apa yang penting untuk diri kita ini, kadang-kadang tuan-tuan, kita jangan terlalu sibuk dengan urusan ibadah orang lain, tentang urusan dunia orang lain. Bukan maksudnya kita tak menyebut tu apa tu, maksudnya kita ni terlalu kadang-kadang kita lupa untuk mengambil manfaat yang Allah sudah berikan, hidangkan untuk diri kita sendiri. Ibadah dalam diri kita sendiri dan juga manfaat untuk orang lain, memberi manfaat untuk orang lain. Itulah pengertian kebahagiaan dan kehidupan yang sebenar-benarnya untuk kita mendapat ketenangan yang hakiki di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi pada penginjil lepas dalam tazkirah yang telah saya kongsikan dalam bulan Ramadan yang lalu, kita sudah membacakan hadis yang berkaitan perkara yang akan mengikut kita ke dalam kubur, iaitulah tidak lain tidak bukan amalan kita. Dan amalan yang berkekalan, amalan yang betul-betul ikut kita dalam kubur, yang tak boleh keluar balik ataupun benda tu akan berhenti apabila kita menghembuskan nafas kita, iaitulah dalam ibadah solat. Solat kita ni tuan-tuan adalah ibadah sendiri, tidak boleh ditanggung oleh orang lain. Kalau puasa, mungkin orang, kalau kita meninggal dunia, ada kita tertinggal puasa, orang boleh tolong bayarkan fidyahnya, ataupun waris kita disunatkan untuk menggantikan puasa bagi pihak kita. Kalau kita belum buat haji, tak sempat buat haji semasa kita hidup, dalam keadaan kita mampu sebenarnya, cuma kuota tak dapat-dapat, orang yang masih hidup atau waris kita boleh membadalkan, boleh menggantikan haji untuk kita. Tetapi dalam ibadah solat tidak boleh. Kalau kita belajar fiqh pun tuan-tuan, solat ini wajib dilaksanakan apabila sudah masuk waktunya, sama ada dalam keadaan berdiri, duduk, baring dan sebagainya. Dan kalau kita bermusafir, dibolehkan untuk kita menjamakkan, menghimpunkan solat, dibolehkan untuk kita mengqasarkan, memendekkan solat. Yang penting solat. Tapi ibadah-ibadah lain ada sedikit kelonggaran untuk ditampung. Jadi dalam itulah amalan yang betul-betul kita kena jaga tuan-tuan, adalah amalan ibadah solat kita. Yang itulah yang betul-betul akan menemankan kita masuk ke dalam kubur. Adapun amalan-amalan yang lain yang boleh lagi memberikan kita pahala, ganjaran yang berterusan walaupun kita sudah meninggal dunia, yang biasa kita dengar sebagai amalan jariah, yang sentiasa mengalir dalam, yang tertakluk ataupun terkandung dalam ibadah waqaf. Yang waqaf ni apa tuan-tuan? Maksudnya dalam bab sedekah. Kalau sedekah kita bersedekah, contohnya kita ada duit, kita masuk dalam tabung masjid, tabung surau, tabung apa-apa tabung, itu sekadar sedekah sahaja. So sedekah ni kadang-kadang, contohnya mungkin sedekah itu untuk memberi orang makan, kan? So orang makan ni dia punya pahala kita bagi makan tu setakat dia kenyang aje lah. Dapat pahala bukan tak dapat pahala, tapi kenyang, dah kenyang habislah. Pahala tu stop macam tu, setakat itu sahaja. Tapi dalam ibadah-ibadah wakaf yang telah kita kongsikan, antaranya apa tuan-tuan, yang dinyatakan ilmu yang disebarkan, ilmu yang disampaikan, anak soleh yang mendoakan, mushaf yang diwariskan ayat Al-Quran, masjid yang dibinakan, rumah yang disediakan untuk orang-orang yang bermusafir, orang yang Ibnu Sabil yang ditumpangkan, sungai yang dialirkan, maksudnya dia buat sungai untuk orang dapat minum dan manfaat pada air sungai tersebut, dan juga sedekah. Jadi inilah antaranya tuan-tuan yang perlu kita
panjang-panjangkan. So jangan kedekut macam poster lah yang disebarluaskan untuk surah An-Nur tadi. Bawah tu ada tagline-nya, duit yang ada dalam poket kita tu bukan tak akan jadi duit kita, tapi duit yang kita keluarkan dari poket kita, yang kita masukkan ke dalam tabung, yang kita wakafkan, itulah sebenar-benarnya duit kita. Sebab apa? Dia akan mengalir, dia pahalanya, dan insya-Allah akan menjadi hadiah kita di dalam kubur. Baik, jadi kita akan menyambung dalam bab majaa fi haulil matla'. Ya, bab yang berkaitan dengan haulil matla'. Ini adalah satu keadaan yang huru-hara. Ya, huru-hara yang kecil. Ya. Baik, apakah itu huru-hara yang kecil? Taqaddama min hadis Jabir bin Abdullah qal. Sebelum ini ada dinyatakan dalam hadis Jabir bin Abdullah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tamannawul maut fa inna haulal matla'i syadid. Ya, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, janganlah kamu berangan-angan ataupun nak sangat meminta-minta untuk mati. Ya, fa inna, kerana apa? Kerana kematian itu merupakan huru-hara yang sangat dahsyat. Tuan-tuan, kematian itu merupakan huru-hara yang sangat dahsyat. Ini dalam bab-bab yang terawal dulu pernah kita menyebutkan bahawa jangan sesekali kita ni minta nak mati. Kan maksudnya tak ada sebab pun. Tak ada sebab, aku rasa lebih baik aku matilah pada aku hidup. Jangan macam tu. Nampak macam orang depan mata kita, nampak orang mati ni, oh dia dah mati, pejam mata macam tu lah, aku mati, baik aku mati macam ni kan, daripada hidup duk apa cakap, sibuk cari duit kan, harga barang asyik naik aja ya, apa lagi benda-benda asyik, orang cakap pening kepala lah hidup ni, baik aku mati je. Kan kadang-kadang ada ungkapan-ungkapan yang seperti itu. Itu adalah perbuatan yang tidak baik di sisi Islam. Pernah apa cakap tuan, kata-kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, sekiranya di tangan kamu ada benih, kita nak tanam pokok contoh kan, maksudnya ada benih nak ditanam, dan pada ketika itu kamu merasakan ataupun dah nampak macam ada tanda-tanda besar betul dah nak berlaku kiamat dah. Kan kita nak tanam pokok ni, mungkin pada ketika itu nampaklah dah ada tanda-tanda besar nak kiamat. Kiamat ni maksudnya apa tuan-tuan? Pengakhiran dunia lah, memang dah kiamat lah, hari pengakhiran lah. Okay, tapi Sayyidina Umar pesan apa? Tak apa, jangan dicampak pokok tu, jangan dicampak benih tu, jangan teruskan kamu tanam. Kan, teruskan tanam walaupun pada ketika itu dah nampak dah berlakunya hari kiamat. So dalam kehidupan kita ni tuan-tuan, apa juga keadaan yang akan berlaku di masa hadapan, kan, yang semuanya kita perlu berusaha, yang sama ada kita bekerja, mencari rezeki dan sebagainya. Dalam satu tempoh nanti tak lama lagi dikhabarkan khabar-khabar lagi dah akan ada pula pilihan raya umum, kan. Saya bukan nak cakap pasal politik tu, maksudnya bersedia untuk kita memilih pemimpin. Sama ada nak mengekalkan pemimpin sedia ada ataupun memilih pemimpin yang baru, itu semua amanah dan tanggungjawab kita untuk sebagai apa? Kelangsungan pewarisan negara kita ini dan juga diri kita dan anak-anak kita juga. So benda tu kena fikir dengan matang, dengan fikir dengan mendalam, bukan sekadar dapat kertas undi pangkah lah ikut suka, apa yang berlaku pun sama je. Tak boleh macam tu. Kita sendiri ada rasa tanggungjawab dan ilmu untuk memilih pemimpin, dan apa juga perkara yang kita lakukan, jangan sesekali kita endkan ataupun berputus asa dalam arti kata biar lebih aku mati. Jangan. Ialah tataman. Sebab apa? Kematian itu merupakan haulal matla'i syadidin. Maksudnya huru-hara, nampak je orang tu macam mati pejam mata, tak, sebenarnya bukan keadaan sebenarnya, tidak seperti itu. Kan, pasal tu tuan-tuan, kita ni tak boleh nak cakap dengan orang yang dah mati tuan-tuan. Kan,
Orang yang dah mati tu, dah meninggal dunia tu, sama ada ayah kita ke abang kita, siapa saja orang meninggal dunia ni, kita tak akan boleh langsung berhubung dengan dia. Tak boleh tak akan ada komunikasi dua hala, tak akan berlaku. Kan? Kalaulah ada orang-orang yang dikatakan, oh aku boleh bangkitkan balik orang daripada kubur ni, aku boleh ada connection wifi dengan orang kat kubur ni, itu semua bohong dan sesat belaka, tuan-tuan. Takkan sesekali kita boleh berhubung dengan orang yang sudah meninggal dunia. Kalau boleh, agak-agak kalau boleh, apa yang kita nak buat, tuan-tuan? Kita mesti nak tanya dia, kau mati sakit tak? Kan? Kau mati apa yang pasti? Banyak benda kita nak tanya, dan dia pun akan minta balik dengan kita. Mungkin dia akan cakap, itulah macam-macam lah, kan? Benda-benda yang sebenarnya kita perlu bersedia dengan apa yang kita ada. Walamma ta'ina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, apabila Sayyidina Umar bin Al-Khattab ditikam, tuan-tuan, khalifah Islam yang kedua selepas Abu Bakar As-Siddiq, Umar ketika menasalat dia ditikam oleh Abu Lu'lu'ah, seorang Yahudi. Dan bila dia ditikam tu, dia dalam keadaan yang sakit lah, kan? Maksudnya dalam tempoh lebih kurang 2 hari, diuraikan 2 hari juga dia menahan kesakitannya itu, barulah dia meninggal dunia. Pada ketika dia sedang diziarahi oleh seorang lelaki kawannya, inni la arju alla tamassa jallakan nar. Jadi kawannya ni menziarahi Sayyidina Umar ni masa dia tengah sakit. Dia macam mendoakanlah. Ni juga antara sunnah, tuan-tuan. Sunnah bila kita menziarahi orang sakit, kita mendoakan kebaikan kepada dia. Antaranya apa doa yang disebutkan oleh lelaki ini? Inni la arju, aku mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar engkau kulit engkau ini tidak disentuh oleh api neraka. Kan? Itu doalah, doa yang terbaik untuk rakan-rakan kita, saudara-saudara kita. First kita nak minta kita ni waqina adzabannar, kan? Kita ni dijauhkan daripada api neraka. Dan juga kita doakan juga untuk rakan-rakan kita, ya Allah, peliharalah kawan-kawanku daripada disimbah oleh api neraka-Mu, ya Allah. Kita minta, bukan kita cakap kau ni memang ahli neraka lah, kan? Bukan itu adab seorang Islam, tidak. Adab kita sebagai orang Muslim adalah mendoakan saudara-saudara kita, kawan-kawan kita terpelihara daripada api neraka. Baik. Bila Sayyidina Umar dengar kata-kata daripada kawannya ini, dia pun fanadhara ilaihi, dia tengok kawan dia tu. Thumma qal, kemudian pun dia berkata dan menasihatkan semula kawannya itu, inna min ghararatamuhu lamaghrurun, sesungguhnya orang yang tertipu telah pun tertipu. Maksudnya apa? Ketika itu Sayyidina Umar, tuan-tuan, dah merasakanlah nak meninggal dunia lah. Kan, dia rasa dah tertikam macam tu, macam dah rasa nak matilah, rasa nak meninggal dunia lah, kan? Maka pada ketika itulah dia menasihatkan kembali kawannya itu, sesungguhnya telah tertipulah orang-orang yang tertipu. Apa maksudnya, tuan-tuan? Maka dinyatakan oleh Sayyidina Umar kat sini, wallahi, demi Allah, lau anna li ma 'alal ardi, kalaulah aku ini memiliki segala-galanya yang ada di bumi ini. Maksudnya kalaulah Sayyidina Umar ni seorang yang sangat kaya, maksudnya semua tanah yang ada di muka bumi Allah ni dia punya. Maksudnya dia kaya lah, maknanya dia memiliki dunia ini. Kita ni mungkin hanya memiliki sebuah rumah aja, kan? Mungkin kita memiliki sebidang tanahnya. Tapi Sayyidina Umar kata, kalaulah aku memiliki semua yang ada di bumi ini, aku jadi tuan tanah di muka bumi Allah ini, semuanya aku punya, laftadaitu bih min haulal matla', sudah pasti aku akan menebusnya daripada aku menghadapi saat-saat nak mati ni. Kan? Maksudnya, tuan-tuan, kalaulah boleh dijual balik, maksudnya dipajak, digadai, harta yang ada seluruhnya di seluruh dunia ni digantikan dengan apa, tuan-tuan? Ganti bayar kepada Allah, ya Allah, aku dah tanah harta aku ni, tapi gantikan dengan aku tak nak merasakan huru hara mati ni.
Maksudnya aku nak digambarkan kalau boleh nak gantikan mati tu, biar mati tu relax je. Mati relax tu tuan-tuan, maksudnya macam kita tidur kan. Kita duduk je, tidur punya mata, dah mati. Ya, macam tu je kalau kita nak. Tapi mati sebenarnya bukan macam tu tuan-tuan. Walaupun kadang-kadang kita pernah berhadapan dengan kawan-kawan yang nazak, yang mati, sakit nazak, kan kita pun bisikkan ke telinga dia, la ilaha illallah, Allah, Allah, Allah. Nampak macam tu kan, dia pun pejam mata. Oh bagus, kawan aku ni tenang kematian dia. Ya, kita nampak tenang, alhamdulillah. Tapi sebenarnya haula matla' syadid. Sebab apa? Sayyidina Umar yang cakap ni tuan-tuan. Sayyidina Umar ni siapa? Sayyidina Umar ni adalah sahabat karib Nabi SAW. Kan bila sahabat karib Nabi ni maksudnya sangat rapat dengan Nabi, dan iman dia itu digambarkan, betul tak? Pernah diceritakan semasa Nabi mendaki Bukit Uhud. Kan Bukit Uhud tu macam bergegar sedikit. Kan Nabi pun menghentakkan kaki atas Bukit Uhud. Wahai Uhud, cukuplah engkau daripada bergegar, jangan bergegarlah. Kerana di atas engkau ini, pada ketika Nabi bersama dengan Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar, adalah dua orang ahli syurga. Maksud ahli syurga apa? Memang mereka ini di kalangan mubasyirin bil jannah, sahabat Nabi yang sangat rapat. Kan? Jadi Sayyidina Umar yang dikatakan ahli syurga ini, bukan dikatakan maksudnya memang ahli syurga, mubasyirin bil jannah pun merasai haulal matla' syadid ini. Dan kita pun tahu Nabi sendiri pun merasai sakaratul maut, sehingga Jibril pun tak nak berpaling daripada melihat wajah Nabi SAW ketika mahu dicabut nyawanya. Apatah lagi kita ni tuan-tuan, Allahu Akbar. Jarak kita dengan Nabi dari segi masa jauh, dari segi amalan kita, ibadah kita, kebaikan kita, Allah, macam manalah agaknya sakitnya, huru-haranya kita nak menghadapi saat-saat kematian nanti, ya tuan-tuan. Allah, kan? Kerana itulah berdoalah, yang sering kita berdoa apa tuan-tuan? Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, ringankanlah aku ya Allah daripada menghadapi saat-saat sakaratul maut ya Allah. Tuan-tuan, kalau kita mungkin pernah sakit kena cucuk jarum, sakit kena macam-macam sakit lah kita pernah hadap tuan-tuan kan. Tapi sakaratul maut itu tak dapat nak digambarkan huru-haranya, kesakitannya dan kedahsyatannya, ya. Maka dinyatakan oleh Abu Darda radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat Nabi juga yang banyak meriwayatkan hadis. Apa yang disebutkan oleh Abu Darda? Adhakani thalathun wa abkani thalathun. Yang menggelikan aku ada 3 perkara, dan juga yang menyebabkan aku menangis juga ada 3 perkara. Iaitulah yang menyebabkan aku ni macam tergelak, macam tak boleh nak percayalah kan, cannot brain lah cakap kan. Iaitu apa dia? Muammal dunya wal maut yatlabahu. Orang yang tinggi angan-angannya kepada dunia, padahal kematian mengejarnya. Ini maksud orang yang terlalu obses, terlalu mengejar perkara-perkara duniawi ni, sampai tak solat, sampai tak jumpa mak ayah dia, sampai sibuk sangatlah dengan dunia, kan? Padahal kematian tu sentiasa menghampiri dan mengejar dia. Tergelak dia dengan orang macam ni. Apalah kau nak kejar sangat dengan dunia ni, kan? Yang hanya nilaiannya itu sangat sedikit jika nak dibandingkan dengan amal-amal kebaikan yang perlu dihimpunkan, yang perlu menjadi bekalan masuk ke dalam kubur dan seterusnya. Perkara kedua yang dia gelakkan ataupun yang macam tak boleh nak dengan orang yang manusia yang lalai ni, apa dia? Wa ghafil laisa bimaghfulin anhu. Orang yang lalai tapi dalam masa yang sama dia tak tahu bahawa dia sedang lalai. Ini kita takut tuan-tuan. Apabila seseorang itu mendapat banyak nikmat, banyak kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Dia merasakan, oh akulah orang yang paling bertuah di dunia ini. Apa yang aku buat semuanya diterima oleh manusia. Apa yang aku minta semuanya Allah perkenankan. Kadang-kadang apa yang terkeluar daripada mulutnya tuan-tuan, tengoklah aku tak pakai tudung pun 2-3 kali dah aku pergi umrah, pergi haji. Pergi umrah. Orang yang pakai tudung, yang solat tak pernah langsung pergi umrah. Kan sampai terkeluar ayat-ayat macam tu. Sebab apa? Dah terlalu lalai dengan dunia. Dia tak tahu bahawa dia telah dilalaikan daripada mengingati Allah Subhanahu wa taala. Pasal tu tuan-tuan, kalau kita ni kadang-kadang alhamdulillah ya, kalau orang-orang beriman itu sentiasa diberikan peringatan oleh Allah. Apa bentuk peringatannya? Peringatan yang paling utama yang sering Allah ingatkan kepada kita tidak lain tidak bukan adalah berita-berita kematian. Kan macam baru ni hari Jumaat baru tuan-tuan. Alhamdulillah, itu mungkin peringatan untuk diri saya lah dan juga diri orang lain juga. Satu hari, kadang-kadang kita ni lalai betul, kita ni lalai, lupa. Banyak benda-benda kita buat ni rasa seronok je, tak fikir pun tentang mati, tak fikir akhirat. Tiba-tiba dapat dan menuliskan dunia yang media sosial kan, WhatsApp, Telegram dan sebagainya. First kawan saya meninggal. Lepas tu ustaz, guru meninggal. Mana khabar-khabar tentang orang meninggal dunia ni berturut-turut masuk dalam satu hari. Benda tu, adakah benda tu kebetulan? Oh, kebetulan orang tu semua mati dalam satu hari. Tak. Dalam dunia kita ni berdasarkan keimanan kita kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sesuatu pun di dunia ini yang berlaku secara kebetulan. Tidak. Semuanya telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dalam satu hari itu kita mendapat berkhabaran 2-3 orang meninggal dunia, kenalan rapat kita, saudara mara kita meninggal dunia? Peringatan untuk kita bahawa Hashim, kau dah lalai sangat dengan dunia kau ni, wahai Hashim. Mungkin itulah peringatan yang terbisik ke telinga kita. Barulah tersedar balik, astagfirullahalazim, kita pun beristighfar, perbaiki lagi solat, buka Quran, baca. Tapi ialah manusia kan, nanti dah lama sikit, dah seminggu, 2 minggu, lalai lagi. Datang lagi peringatan. Apa contoh peringatan tuan-tuan? Bawa-bawa kita, tong, depan kita kereta aksiden. Kenapa tak aksiden apa cakap? Contohnya kita bawa kan, kereta satu tu dah lalu dah. Kenapa tak aksiden sebelum kita tu lalu? Kenapa mesti aksiden depan kita? Kenapa benda tu berlaku? Supaya peringatan kepada diri kamu. Itu pun alhamdulillah yang aksiden orang depan kita, bukan kita. Kadang-kadang Allah tegur juga yang aksiden tu kita sendiri yang aksiden. Kena langgar ke ataupun dilanggar ke, itu semua peringatan supaya kita tidak terus lalai. Kan kita rasa seronok, kereta aku ni besar, kereta aku ni baru, kereta aku ni laju kan, rasa bangga tengok orang, tengok pong sekali. Kalau tak melanggar pun tayar pecah. Kan macam-macam lah benda-benda yang kadang-kadang Allah nak ingatkan kepada kita. Kan. Dan begitu juga di kalangan ahli keluarga kita. Kan alhamdulillah mungkin kita sihat, tapi mungkin anak kita yang demam, mungkin isteri kita yang masuk hospital. Itu semua aku sihat. Bukan masuk itu tuan-tuan. Kita sihat alhamdulillah, tapi peringatan Allah berikan. Allah bagi anak kau demam ni, apa kau nak buat? Masih lagi nak lalai. Isteri kamu masuk hospital ni, masih nak lalai lagi? Tak. Itu semua peringatan kepada kita agar tidak terus lalai dengan dunia yang menipu ini. Wadhahik, dan juga yang sering diketawakan adalah bimal'i fihi. Macam tadilah dia rasa dia itu dah terlalu rasa bebas, dah terlalu rasa apa yang nak dia dapat. Tapi sebenarnya dia pun tak tahu adakah semua yang dapat itu dalam keadaan Allah redha kepada dia, au sakhatika, ataupun dalam kemurkaan Allah. Tuan-tuan, kita tak tahu. Walaupun kita beribadah dengan baik ini tuan-tuan, sebenarnya Allah redha ke tak? Walaupun kita dah sujud, walaupun kita dah angkat takbir Allah dan sebagainya, betul ke Allah redha dengan aku ni? Kan? Atau sebenarnya Allah saja nak melalaikan aku dalam ibadah? Itu pun bahaya juga tuan-tuan.
Dalam ibadah pun kadang-kadang kita boleh terlalai. Kita rasa akulah orang paling warak sekali, akulah orang paling alim, akulah orang, itu benar kira lalai juga. Maksudnya dalam bab maghfil ni, ghafil ni, dalam banyak perkara, setiap keadaan, setiap ketika kita akan diuji, tuan-tuan puan-puan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang menangiskan aku, menyebabkan aku menangis, Abu Darda cakap firaqil ahibbah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa hizbih, aku terpisah dengan kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabatnya. Yang maksudnya Abu Darda ni umurnya panjang sikit, tuan-tuan. Jadi bila dia panjang umur, kawan-kawan dia pun meninggal. Macam kita juga lah, tuan-tuan, kan. Umur kita dah 40, 50, 60 ni, seorang demi seorang meninggalkan kita, tuan-tuan. Yang kita ni bila lagi? Tak tahulah, tuan-tuan. Dah lama tak tengok senarai orang yang meninggal dunia tahun ni dalam surah An-Nur. Dah tak buat. Sebelum ni kan surah An-Nur tampal kan jenazah tahun ini siapa. Itu semua peringatan lah, tuan-tuan. Seorang-seorang ahli qaryah kita, yang dah pergi meninggalkan kita. Baik. Dan juga yang menyebabkan aku sedih, menyebabkan aku sentiasa menangis adalah wa ahzanani haula al-matla' 'inda ghamaratil maut, ialah kesakitan yang kita sebutkan tadi, tuan-tuan. Kita belum nak hadap benda tu, tuan-tuan. Kalau benda lain kita boleh tanya orang, tuan-tuan. Kan contoh, kalau kita makan rendang raya kan, makan rendang, kita boleh tanya, rendang tu sedap tak? Sebelum kita nak makan, kita boleh tanya orang yang makan tu kan, rendang sedap? Kalau sedap aku makan, tak sedap tak makan. Kita boleh pilih lah kan, nak makan tak nak makan. Air tu manis tak? Kalau manis tak boleh, aku tak boleh minum air manis, kecil manis. Minum air kosong je. So kita boleh pilih. Tapi nak mati ni tak boleh pilih, tuan-tuan. Ada tak kita tanya orang nak mati, sakit tak mati? Kita pergi ziarah orang nazak, orang tu tengah nazak, tengah masuk hospital dengan ICU, kita tanya, sakit ke mati ni? Kau nak mati ni kau sakit tak? Ada tak kita tanya? Tak ada, tuan-tuan. Kan? Kalau kita tanya pun, katakanlah kita tertanya, kau nak mati, ada rasa sakit tak, kan? Dia pun tak boleh nak cakap. Tak boleh nak cakap. So benda ni persediaan kita lah, tuan-tuan. Kita pun tak tahu nak sedia macam mana. Kan? Sekurang-kurangnya dengan amalan kita lah, itulah zikir kita lah sebagai peninding. Sebab tak tahu, benda tu tak tahu macam mana, dahsyatnya tu tak tahu, tapi memang dahsyat. Digambarkan oleh Sayyidina Umar, digambarkan oleh Nabi SAW. So itulah perkara, kalau kita agak leka lalai, ingatlah mati, itu je. Dan juga wal wuquf baina yadayillah yauma tabdu was-sarirah wa alaniyah thumma la yadri ila jannati au ila an-nar. Dan juga perkara yang perlu kita sentiasa muhasabah, ingat, tuan-tuan, duduk seorang-seorang malam-malam, dan bila-bila masa kita duduk, tuan-tuan, satu masa nanti kita akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bila kita dibangkitkan dari kubur, kita akan dibangkitkan di pada mahsyar, seorang demi seorang akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berdiri di hadapan Allah ni kita belum pernah tak tahu nak cakap, tapi kita pun tahu Allah tu maha besar, tuan-tuan. Allahu akbar, sering kita membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ada rasa sentiasa membesarkan Allah, macam mana nanti berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang pada ketika itu tabdu sarirah alaniah, akan terbongkar segala apa yang tersembunyi, apatah lagi yang alaniah, yang diiklankan. Macam sekarang ni mungkinlah kan, orang tak tahu sangat kita ni siapa, ada dosa-dosa yang kita buat seorang-seorang je. Tapi zaman sekarang pun dosa pun dia kongsi dengan, suka sangat kongsi dengan orang. Zaman-zaman TikTok ni, tuan-tuan. Kan? Nasihatkanlah kepada anak-anak kita, siapa saja yang aktif sangat TikTok dalam bentuk-bentuk yang semuanya dia nak share ni, tuan-tuan. Benda kemungkaran dalam rumah, benda yang orang tak tahu sebenarnya apa dibuat, tapi dia sebarkan. Lagilah kalau dia buat benda yang pelik-pelik, nak dapatkan dari segi konten kan, nak dapat banyak like. Bila banyak like, banyak duit. Nampak duit tu je, tuan-tuan. Janganlah, tuan-tuan, benda-benda yang takut. Tetapi bila kita berdiri di hadapan Allah,
di mahkamah Allah Subhanahu wa taala semua ya sarirah, benda yang tersembunyi, wa ala kita dah tak, masa tu tak dapat lari mana dah, tak dapat lari mana dah. Kan? Yang membela kita siapa tuan-tuan? Amalan kita lah. Dan juga saksi kita siapa tuan-tuan? Semua ni ya. Kan? Yang akan menjadi saksi atas apa yang kita lakukan di atas muka bumi Allah semasa hidup. Lepas tu kita pun tak tahu. Kita dah berdiri di hadapan Allah, kemudian akan ditayangkan segala bentuk perkara yang kita buat tersembunyi ataupun yang nyata. Lepas tu kita nak ke mana ni? Ke syurga ke ke neraka? Kan? Tak tahu. Kita nak ke syurga ke neraka ni? Allah nak bagi aku masuk syurga ke masuk neraka ni? Itu semua atas keadilan Allah Subhanahu wa taala. Kita sentiasa memohon rahmat dan kasih sayang Allah. Ya Allah, masukkanlah aku ke dalam neraka, masukkanlah aku ke dalam syurga-Mu ya Allah. Macam kita doa dalam Ramadan, banyak kita doakan, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Kan kita minta lagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian sedikit lagi tuan-tuan. Akhbarana Muhammad balagha bihi Anas bin Malik qal. Anas bin Malik juga ada berkongsi. Anas bin Malik juga adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga merupakan khadam kepada Nabi. Ala uhdithukum biyaumaini wa lailataini lam tasma'ul khalaiq bimithlihinna. Maukah aku khabarkan kepada kamu 2 hari dan 2 malam yang tak ada orang lain boleh ceritakan kepada engkau keadaannya yang sebenar. Macam manakah benda tu akan berlaku? Pertama, awwalu yaumin yuji'ukal basyiru minallahi ta'ala imma biridahi wa imma bisakhatih. Kan? Iaitulah hari di mana Allah akan berikan kita perkhabaran sama ada kita ini di bawah redanya ataupun di bawah kemurkaannya. Macam tadilah, kita ni akan masuk syurga ke akan masuk neraka. Benda ni tak boleh siapa nak cerita lagi kepada kita. Walaupun, ini sekadar peringatan bersama tuan-tuan, walaupun ramai di kalangan orang-orang soleh yang meninggal dunia, orang-orang yang kita kenal, orang-orang baik meninggal dunia, ada sebab-sebabnya, ada amalan-amalan kebaikan yang kita nampak, okey, dia ni boleh masuk syurga. Tapi confirm ke dia masuk syurga? Itu bukan kita yang memberi jaminan. Itu semua adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada orang-orang yang kita nampak jahat, nampak dia ni memang jahat sangatlah, tak pernah buat benda baik. Adakah confirm dia akan masuk neraka? Itu semua adalah di bawah keadilan Allah Subhanahu wa taala, bukan kita untuk menilainya. Kan? Begitu juga hari di mana yauma tu'adu fihi 'ala rabbuk akhidan kitabak wa imma biyaminika wa imma bishimalik. Pada hari yang kelangsungan daripada kita berada di padang mahsyar Allah nanti, adakah kita menerima kitab amalan kita dengan tangan kanan kita ataupun dengan tangan kiri kita dalam keadaan kita di belakang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini juga perkara yang belum berlaku dan tak ada siapa boleh memberi jaminan kepada kita. Sebab apa tuan-tuan? Amalan kita pun kita tak tahu banyak mana yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan sebanyak mana juga amalan jahat kita yang dicatatkan oleh malaikat yang akan dihadapkan di hadapan Allah. Jadi 2 hari ini, hari dimasukkan ke dalam syurga atau neraka, dan hari kita menerima kitab daripada tangan kanan ataupun tangan kiri. Dan 2 malam, dan juga tak boleh nak diceritakan oleh orang lain. Apa di malam ni tuan-tuan? Malam pertama. Bukan malam pertama kahwin tuan-tuan. Kalau malam pertama kahwin, kita boleh tanya, malam tadi kau macam mana kau tidur? Kan? Besoknya kita tanya, itu malam kahwin. Tapi malam pertama fil quburi walam tabit fiha qat. Malam pertama di dalam kubur yang kita sama sekali tak pernah langsung
mendiam di dalamnya. Pernah tak kita cuba tidur dalam kubur, tuan-tuan? Pernah tak kita yang hidup ni, pergi siap Syekh nombor 1 tu, ada tak lubang kubur malam ni nak dikorek? Nak try tidur je satu malam? Kalau kita tidur sekalipun, tidur macam biasa je lah. Tidur macam mata, berdengkur bangun. Dah siang dah, okey lah balik rumah. Tak ada apa pun tidur kat kubur. Sama je macam tidur kat rumah. Boleh jadi. Sebab apa? Kita masih hidup. Yang dimaksudkan kat sini, azan ya. Dimaksudkan kat sini malam pertama selepas kematian. Sikit lagi nanti ada malam yang kedua, malam apa? Kita dengar azan dulu. Baik tuan-tuan Jadi antara perkara yang dinyatakan tadi, lailataini lam tasma'al khalaiq bimithlihinna. Dua malam yang memang tak pernah dirasai, yang tak pernah diceritakan oleh orang lain
kepada sesiapa sahaja, iaitulah malam pertama di dalam kubur. Kan macam kita sebut dah tadi, takkan pernah akan ada orang bertanya dan takkan ada jawapan macam manakah keadaannya malam pertama dalam kubur tu sebenarnya, tuan-tuan. Dan juga malam yang kedua adalah malam yang tamkhadu sabihatiha yaumal qiyamah, malam di mana besoknya itu adalah hari kiamat. Malam yang besoknya itu adalah hari kiamat. Maksud malam terakhir lah, malam terakhir di dunia ini, iaitulah besoknya hari kiamat. Macam mana keadaannya? Kan setakat gambaran kasarnya atas ilmu yang kita ada, tuan-tuan, setakat ni malam yang ada ni besok belum kiamat lagi. Kan? Kan kata kasarnya ilmu kita ni, walaupun malam ni dah malam ni, besok tak akan kiamat lagi, tuan-tuan. Kan? Itu adalah, bukanlah kita cakap kita ni confirm, tapi berdasarkan ilmu kasar yang kita ada. Tapi sebenarnya apa? Sebenarnya tak tahu. Sebenarnya kita pun tak tahu sebenarnya betul ke. Kan? Sebab boleh jadi tanda-tanda besar kiamat itu akan berlaku dalam tempoh yang sedikit, tempoh yang pendek, ataupun tempoh yang panjang, kita pun tak tahu. Kan? Sebab apa? Nabi sebut dari zaman Nabi lagi bahawa tempoh yang ada masa zaman Nabi hidup tu sampai hari kiamat dah lebih kurang 2 jari ni je, maknanya tak lama dah. Kan? Maka Nabi sebut dia bukan 1400 tahun yang dulu. Jadi kita ni dah makin akhir, makin hujung. Maka kita pun tak tahu malam hari kiamat nanti macam mana keadaannya. Jadi itulah, tuan-tuan, perkongsian dan juga nasihat kepada diri saya, tuan-tuan, iaitulah berkenaan dengan kedahsyatan ataupun huru-hara kematian itu, bahawa ianya bukanlah sesuatu yang tenang, bukan sesuatu yang rileks, bukan sesuatu yang tak ada apa-apa, tak. Zahirnya kita nampak orang meninggal dunia ni, okey, dia dah bila dah sakit macam tu, dia pejam mata, mati. Okey, nampak macam tu je lah. Oh, macam tu mati. Tak. Apa yang dialami oleh kita yang akan mati nanti, dan orang-orang yang dah meninggal dunia dah merasai perkara tersebut, tapi tak boleh nak diceritakan balik kepada kita. Maka bersedia ajalah. Apa nak cakap sebarang, nak cakap sedia macam mana, tuan-tuan? Tak boleh nak cakap. Tak tahu. Sebab apa benda tu tahu macam mana. Cuma yang kita boleh bersedia, paling utama sekali doa kita lah. Doa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Doa yang biasa kita doa, apa-apa saja kita doa, kan. Doa minta dengan Allah, kan, supaya diringankan lah, ya. Sakit macam mana keadaan pun, Allah tak tahu nak cakap macam mana, diringankanlah ya Allah. Kan. Dan juga kematian kita itu kematian yang husnul khatimah. Jadi semoga kita tidaklah tergolong di kalangan orang-orang yang lalai, di kalangan orang-orang yang leka, di kalangan orang-orang yang rugi, yang tertipu dengan dunia ini. Semoga kita mengambil dunia itu sewajarnya dan sebaiknya, sebagai bekalan untuk kita bawa ke dalam kubur dan dicatatkan sebagai amal kebaikan, supaya kita dapat berdiri di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan yang baik, dan akhirnya kita akan menerima kitab amalan kita dengan tangan kanan kita, dan juga sebagai petanda menuju ke dalam masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Saya mohon ampun dan maaf atas segala kasar kata, kerana segala kesempurnaan milik Allah Subhanahu Wa Taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
tasbih kafar. Subhanallah.